Tajuk kita pada hari ini ialah wang dan bank. Wang, terdapat 6 ciri wang yang perlu kita ketahui, iaitu ciri diterima umum, nilai yang stabil, penawaran terhad, boleh dibahagi, tahan lama dan mudah dibawa. Dan 4 fungsi wang yang perlu diketahui iaitu wang sebagai alat perantaraan pertukaran, sebagai alat ukuran nilai, sebagai alat simpanan nilai dan sebagai alat bayaran tertentu. Fungsi wang yang pertama iaitu alat perantaraan pertukaran. Ini bermaksud wang digunakan dalam urus niaga. Ia berfungsi sedemikian kerana cirinya yang diterima umum. Fungsi yang kedua, alat ukuran nilai, iaitu nilai suatu barang dapat diukur berdasarkan harga. Perbandingan nilai suatu barang dapat dilakukan berdasarkan harga. Fungsi yang ketiga, alat simpanan nilai, iaitu boleh disimpan untuk kegunaan masa hadapan, iaitu dibankkan. Kita simpan duit di dalam bank. Ini bermaksud, ini disebabkan oleh ciri wang yang tahan lama dan nilainya yang stabil. Fungsi wang yang keempat iaitu alat bayaran tertunda, iaitu membolehkan urus niaga secara kredit atau hutang, iaitu bayar secara ansuran. Okey. Ini disebabkan oleh cirinya yang mempunyai nilai yang stabil. Okey. Bahagian kedua iaitu bank. Okey. So, tajuk kita wang dan bank. So, kita dah selesai tentang wang. So, kita akan bincang tentang bank. Di bawah tajuk bank ini, kita akan berkenalan dengan fungsi bank pusat ataupun bank negara, fungsi bank perdagangan dan kita juga akan berkenalan dengan konsep skim perbankan Islam. Okey, secara amnya, fungsi bank pusat ada 5 iaitu mengeluarkan mata wang, mengawal kestabilan nilai mata wang, juru bank kepada kerajaan, juru bank kepada bank perdagangan dan mengawal kestabilan ekonomi. Manakala fungsi bank perdagangan ada 4 iaitu menerima deposit ataupun simpanan, kedua memberi pinjaman, ketiga menerima dan membuat bayaran dan perkhidmatan lain yang disediakan. Okey, di bawah konsep skim perbankan Islam, kita akan mengenal 4 prinsip iaitu prinsip wariah, mudarabah, bai bitaman ajil dan takjiri. Okey. Terlebih dahulu kita akan berkenalan dengan fungsi bank pusat. Okey, so fungsi yang pertama iaitu mengeluarkan mata wang. Okay. Ini hanya diberi kuasa oleh bank negara sahaja. So, bank-bank lain tidak boleh mengeluarkan mata wang negara. Jadi, bank negara akan mengeluarkan mata wang ringgit Malaysia. Kalau negara lain, dia akan mengeluarkan mata wang negara lain lah. So, hanya satu bank yang dikenali sebagai bank pusat sahaja yang boleh mengeluarkan mata wang. Dan wang dicetak berdasarkan sandaran pertukaran asing. Okay. Fungsi bank pusat yang kedua iaitu mengawal kestabilan nilai mata wang. Setelah dia keluarkan mata wang, dia mestilah mengawal kestabilan nilai mata wang. Okay. Nilai mata wang boleh diukur melalui 2 cara, iaitu melalui kuasa beli wang tersebut dan yang kedua melalui mata wang asing buat perbandingan dengan mata wang asing. So, fokus kita kat sini ialah bagaimana kaedahnya bank pusat mengawal kestabilan nilai mata wang melalui 3 kaedah iaitu yang pertama mewujudkan sandaran minimum terhadap mata wang yang dikeluarkan. Yang kedua, campur tangan dalam pasaran pertukaran asing dan yang ketiga ialah mengawal inflasi. Okey. Mewujudkan sandaran minimum itu bermaksud
Di bawah Ordinan Bank Negara Malaysia, sandaran minimum 80.59 dalam bentuk emas dan rizab antarabangsa ditetapkan sebagai sandaran minimum mata wang. Okey, yang kedua, campur tangan dalam pasaran pertukaran asing. Jika berlaku kejatuhan ataupun kenaikan mata wang Malaysia, kerajaan perlu campur tangan, Bank Pusat perlu campur tangan supaya tidak berlaku lebihan wang ataupun kurang wang di pasaran, supaya tidak berlaku inflasi lah. So, dia perlu membeli ataupun menjual mata wang asing supaya mata wang negara Malaysia berada di tahap yang stabil. Dan yang ketiga, mengawal inflasi. Seperti yang kita tahu, inflasi yang teruk akan menyebabkan mata wang kita akan jatuh. Jadi bank negara perlu mengawal inflasi supaya mata wang berada di keadaan yang stabil. Okay. Fungsi bank pusat yang ketiga iaitu sebagai juru bank kepada kerajaan. Ada 5 cara bank pusat menjadi juru bank kepada kerajaan, iaitu yang pertama, mentadbir akaun negara. Akaun yang terlibat ialah akaun kewangan, iaitu segala catatan hasil kerajaan dan juga perbelanjaan kerajaan. So, maknanya bank negara yang mentadbir. Yang kedua, akaun pinjaman kewangan, iaitu rekod pinjaman kerajaan sama ada pinjaman luar negeri ataupun pinjaman dalam negeri. Okey, yang kedua. Ialah memberi pendahuluan sementara. Okey, nama ni ialah memberi pendahuluan sementara. Pendahuluan sementara ini bermaksud bank meminjamkan wang kepada kerajaan, iaitu pinjaman kerajaan, dan kerajaan perlu membayar balik kepada bank pusat dalam tempoh 3 bulan. Okey, ini ialah pinjaman jangka pendek. Ini namanya ialah pendahuluan sementara. Tak boleh tukar nama lain. Mesti kena panggil nama pendahuluan sementara, ya. Okey. Yang ketiga ialah mengurus hutang negara. Seperti yang kita tahu, negara mempunyai hutang dan siapa yang mengurus hutangnya? Bank negara. Bank pusat yang menjadi akan mengurus hutang negara. Dia tolong buat pembayaran. Jadi bank negara akan memperolehi pinjaman dan juga akan membayar pinjaman. Cara dia membuat pinjaman ialah melalui penjualan bil pendaharaan dan juga penjualan surat jaminan kerajaan. Ini adalah cara bagaimana bank pusat membuat pinjaman bagi pihak kerajaan. Dan bank pusat juga akan membantu kerajaan dalam menguruskan hutang tersebutlah dalam proses pembayaran balik semuanya. Okey, seterusnya bank negara juga akan memberi nasihat pelaburan kepada kerajaan yang mana bila kerajaan nak buat pelaburan, jadi bank negara yang memberi nasihat bagaimana di mana yang perlu dilakukan pelaburan supaya tidak berlaku kerugian. Seterusnya ialah mengurus pertukaran asing. So di sini bank pusat akan memastikan rizab antarabangsa sentiasa mencukupi. Jadi bank pusat akan mengawal pertukaran asing dan memastikan nilai mata wang negara berada dalam keadaan yang stabil di pasaran kewangan antarabangsa. Fungsi bank pusat yang seterusnya iaitu yang keempat, juru bank kepada bank perdagangan. Okey, ada 3 cara bagaimana bank pusat menjadi juru bank kepada bank perdagangan. Okey, murid-murid ya, bank perdagangan ni ialah bank-bank yang beroperasi di luar sana seperti Maybank, Bank Berhad, CIMB Bank Berhad. Semua bank-bank itu dipanggil bank perdagangan. Okey. Jadi bagaimana bank pusat ini menjadi juru bank kepada bank perdagangan? So ada 3 kaedah, iaitu yang pertama, menyediakan akaun penjelasan antara bank. So seperti kita tahu, bank mengeluarkan cek
Dan kadang-kadang pembayaran cek tu dikeluarkan oleh bank lain dan dibuat bayaran oleh bank lain. Jadi itu berlaku hutang antara bank. Jadi dalam proses membayar hutang tu akaun penjelasan inilah yang akan digunakan untuk proses membayar hutang antara bank disebabkan akibat daripada pengeluaran cek tadi. Okey, seterusnya menjaga rizal berkanun. Rizal berkanun ini ialah simpanan wajib bank perdagangan di bank pusat. Okey, memang syarat nak buka bank perdagangan mesti membuat simpanan di bank pusat yang dikenali sebagai rizal berkanun. Dan simpanan itu bank pusat akan jagalah. So itu dia cakap menjaga rizal berkanun. Okey, sebenarnya rizal berkanun ini akan mempengaruhi kadar rizal berkanun ini akan mempengaruhi keupayaan bank perdagangan memberi pinjaman. Kalau kadarnya dinaikkan, keupayaannya akan berkurang. Kalau kadarnya diturunkan, keupayaannya memberi pinjaman kepada bank kepada orang ramai akan meningkat. Okay, seterusnya, bank pusat juga akan menjadi sumber pinjaman terakhir kepada bank perdagangan. Ini pinjaman terakhir. Beza kalau juru bank kepada bank kepada kerajaan tadi, dia panggil pinjaman pendahuluan sementara. Tapi bila dia bagi pinjaman kepada bank perdagangan, dia panggil pinjaman terakhir. Alright. Pinjaman terakhir ini akan dilakukan jika bank perdagangan menghadapi kekurangan tunai dan tidak dapat berurus niaga, tidak dapat memberi berurus niaga perbankan. So, dia boleh mendapatkan, bank perdagangan boleh mendapatkan pinjaman daripada bank pusat dan dikenali sebagai pinjaman terakhir. Okey. Alright. So, kita akan pergi kepada bank perdagangan. Kita akan tengok pada fungsi bank perdagangan. Kita dah selesai tentang fungsi bank pusat. Walaupun kita ada 5 fungsi bank pusat, tetapi fungsi kita hanya bincang 4 fungsi bank pusat. Fungsi bank pusat yang terakhir akan dibincangkan lebih lanjut dalam tingkatan 5. Fungsi bank perdagangan yang pertama. Okey, tadi kita tengok ada 4 fungsi bank perdagangan. So kita tengok yang pertama dulu iaitu menerima simpanan. Yang ni semua orang tahu dan rasanya semua orang ada pengalaman macam mana menyimpan wang di bank. Okey. So itulah fungsinya yang pertama, dia menerima simpanan. Bank perdagangan menerima simpanan atau kita panggil menerima deposit. Deposit dan simpanan itu ialah benda yang sama. Okay, ada 3 akaun yang digunakan oleh bank perdagangan dalam menerima simpanan. Akaun pertama ialah akaun simpanan, kedua akaun semasa dan yang ketiga ialah akaun simpanan tetap. Okey, akaun simpanan ni semua kita guna. Semua yang kita buka akaun tu, kamu buka akaun kamu simpan duit di bank, itu ialah akaun simpanan. Okey, akaun simpanan ini membolehkan masyarakat menyimpanlah dalam kuantiti yang sedikit. Tak perlu simpan banyak, dia tak ada syarat tak perlu simpan banyak-banyak. Dia boleh simpan sikit. Okey. Yang kedua, boleh dikeluarkan pada bila-bila masa dan diberi faedah yang rendah. Okey, kemudahan lain dalam akaun simpanan ialah diberi kemudahan pemindahan wang, ada kemudahan giro, ada perbankan internet dan ada kemudahan kad ATM. So, apa sahaja yang berkaitan dengan perbankan yang kamu lalui boleh dimasukkan sebagai kemudahan yang diberikan di bawah akaun simpanan. Okey, yang kedua akaun semasa. Akaun semasa tidak digunakan oleh sebarang orang. Okey, biasanya akaun semasa akan digunakan oleh peniaga yang ingin membuat bayaran menggunakan cek. Okey, akaun semasa tidak dibayar faedah. Okey, tetapi kadang-kadang dikenakan caj perkhidmatan pula. Alright, boleh membuat pembayaran dengan cek. Itu tujuan utama bila kita buka akaun semasa. Dan juga diberi kemudahan overdraft. Overdraft ni adalah satu bentuk pinjaman jangka pendek yang diberi keistimewaan kepada pemegang akaun semasa sahaja. Okay, dan yang terakhir iaitu akaun simpanan tetap. Alright, akaun simpanan tetap ini ialah akaun yang
diberi faedah yang tinggi. Orang simpan di akaun simpanan tetap ni memang of course nak dapatkan faedah. Alright? Mempunyai tarikh matang dan diberi sijil simpanan. Okay, di sini saya ingin tekankan kepada murid Islam, kita lebih baik kita mengelak daripada menggunakan akaun simpanan tetap kerana diberi faedah dalam Islam. Kita tidak dibenarkan menerima faedah. Okey, fungsi bank perdagangan yang kedua iaitu memberi pinjaman. Sorry, spelling saya salah. Pinjaman. Fungsi bank perdagangan ialah memberi, yang kedua, memberi pinjaman. Okey, ada 6 jenis pinjaman yang diberikan. Yang pertama, overdraft. Kedua, pinjaman peribadi. Ketiga, pinjaman bercagar. Keempat, pinjaman kenderaan. Kelima, pinjaman kad kredit. Dan yang terakhir ialah mendiskaunkan bil pertukaran. Overdraft ni hanya diberi, yang seperti saya cakap tadi, hanya diberi kepada pemegang akaun semasa. Iaitu pengeluaran wang lebih daripada baki simpanan dan dikenakan faedah. Contoh, kalau pemegang akaun semasa tu mempunyai duit dalam akaunnya sebanyak RM5,000 tetapi dia nak mengeluarkan cek bernilai RM10,000, dibenarkan membayar sebanyak RM10,000 di mana yang melebihi daripada nilai dalam akaun itu kita panggil overdraft. Seperti contoh yang saya bagi tadi, RM5,000 adalah overdraft. Okey, saya ulang lagi sekali. Contoh, saya bagi contoh lain. Dalam akaun Encik A ada RM5,000. Encik A ingin membuat pembayaran sebanyak RM8,000 kepada Encik Abu. Encik A menulis cek kepada Encik Abu. Bermakna overdraft yang dilakukan oleh Encik A adalah RM3,000. Iaitu RM8,000 tolak RM5,000 nilai dalam akaun. So, baki selepas itu ialah overdraft. Dan overdraft itu Encik A perlu membayar kepada pihak bank dalam masa yang tertentu. Kalau tak dibayar, dia dikenakan faedah. Dan faedahnya agak tinggi, ya. Okey, seterusnya pinjaman peribadi. Pinjaman peribadi ini adalah pinjaman yang kebiasaannya dilakukan oleh orang yang mempunyai pendapatan tetap. Dia akan tunjuk penyata pendapatan kepada pihak bank sebelum melakukan pinjaman dan pihak bank yakin bahawa peminjam tersebut dapat membuat pembayaran balik baru diberi pinjaman. Pinjaman itu dipanggil sebagai pinjaman peribadi. Pinjaman bercagar pula ialah pinjaman yang memerlukan cagaran. Mungkin kepada peniaga yang tidak ada pendapatan tetap dan dia boleh menunjukkan, mencagarkan apa sahaja hartanya seperti geran tanah kepada pihak bank. Dan barulah bank akan percaya bahawa peminjam tersebut mampu membayar balik dengan aset yang peminjam tadi ada. Jadi bank akan memberi pinjaman kepada peminjam tadi. So, tetapi kalau peminjam tak mampu bayar balik, so cagaran tadi akan dilelong. Okey, seterusnya pinjaman kenderaan. Okey, pinjaman kenderaan ini adalah pinjaman untuk membeli kereta seperti itulah. So, pinjaman ini kita panggil pinjaman sewa beli. Di mana pada peringkat awal kereta itu dianggap sebagai sewa, bayaran bulanan yang dibayar kepada bank itu hanyalah dianggap sebagai sewa. Tetapi bila sudah tamat sudah habis membayar kepada pihak bank, kereta tadi akan dipindah milik kepada peminjam. So, itu kita panggil sewa beli. Pinjaman kaedah sewa beli. Seterusnya pinjaman kad kredit. Pinjaman kad kredit ini adalah pinjaman yang biasa kita guna untuk membeli barang harian dan juga dikenakan faedah yang tinggi. Alright. Seterusnya ialah pinjaman yang mendiskaunkan bil pertukaran. Okey, pinjaman mendiskaunkan bil pertukaran ini ialah pinjaman yang di mana bank akan membeli bil pertukaran pada harga yang lebih rendah daripada harga muka. Okey, bil pertukaran ialah perjanjian yang dilakukan oleh penghutang kepada pemberi hutang. Apabila pemberi hutang memerlukan wang sebelum bil pertukaran matang, pemberi hutang boleh mendapatkan pinjaman daripada pihak bank.
bank akan memberi pinjaman kepada pemberi hutang dengan mendiskaunkan bil pertukaran tersebut. Jumlah diskaun ke atas bil pertukaran tersebutlah yang merupakan kadar faedah yang dikenakan. Seterusnya, fungsi bank yang ketiga iaitu menerima dan membuat bayaran. Okey, ada 3 kaedah bank perdagangan menerima dan membuat bayaran. Sebenarnya menerima dan membuat bayaran kepada pihak pelanggan. Seolah-olah bank perdagangan membantu pelanggan menerima bayaran dan membantu pelanggan membuat bayaran. Okey, ada 3 kaedah ya. Kita tengok pada yang sistem cek dululah. Okey. Sistem cek ni ialah paling simple yang saya boleh terang, di mana untuk pemegang akaun semasa sahaja yang apabila dia mengeluarkan cek, jadi bank membantu dia membuat bayaran. Okey, dia mengeluarkan cek dan dia bagi cek kepada pihak lain, dan bila pihak lain pergi untuk clearkan cek tersebut, maknanya bank membantu pelanggannya membuat bayaran. Dan juga kalau dia untuk terima bayar, kalau dia nak masuk dalam akaun dia juga, bank akan masukkan dalam akaun satu penerima tadi. So bank membantu dalam menerima bayaran. So yang kedua ialah arahan kepada bank. Okey, yang ini yang kena ingat betul-betul lah. Okey, di bawah arahan kepada bank ni kita ada debit langsung, pindahan kredit, perintah sedia ada, draft bank, kad ATM dan kad kredit. So biasa orang confuse debit langsung dengan perintah sedia ada ya. Okey, untuk perintah debit langsung ini ialah arahan daripada pelanggan kepada pihak bank untuk membuat bayaran tidak tetap, seperti membuat bayaran bil-bil elektrik, bil air, bil api, semua itu kita panggil debit langsung. Okey, pindahan kredit ialah apabila majikan membuat arahan kepada bank untuk membuat bayaran kepada kaki tangan ataupun pekerjanya, iaitu untuk bayar gaji. So itu nama pindahan kredit. Dan yang ketiga, pindahan perintah sedia ada. Okey, perintah sedia ada ni pelanggan hanya memberi arahan sekali sahaja, iaitu dia akan membuat bayaran tetap pada setiap bulan, seperti sewa rumah, bayar ansuran kereta, bayar apa lagi yang tetap yang setiap bulan, dan pada tarikh tertentu bank akan ambil terus duit daripada akaun pelanggan dan bank akan membuat bayaran. Okey, ini kita panggil perintah sedia ada. Okey, draft bank pula ialah cek yang dikeluarkan oleh bank. Alright, bagi individu yang tidak mempunyai akaun semasa tetapi perlu membuat bayaran menggunakan cek, individu boleh pergi ke bank, mana-mana bank, dan masukkan duit dalam ke dalam isi borang untuk buat draft bank dan bayar kepada bank. So bank akan keluarkan cek dan kita boleh membuat bayaran menggunakan cek. So ada beberapa perkara, ada beberapa situasi yang menyebabkan kita perlu membuat bayaran menggunakan cek, seperti membeli rumah. Okey. So seterusnya kad ATM. Kad ATM ni kita biasanya kita buat menerima bayaran dan membuat bayaran melalui internet banking semua tu. Okey, itu pun kita memberi arahan pada bank untuk tolong kita membuat dan menerima dan membuat bayaran. So sama juga kad kredit, kita guna kad kredit dia secara automatik, seolah-olah pelanggan mengarah bank untuk membuat dan menerima bayaran. So seterusnya, perkhidmatan lain di bawah menerima dan membuat bayaran ni, kita ada perbankan internet, kita ada perkhidmatan lain yang disediakan oleh bank perdagangan adalah perbankan internet, pelaburan emas, penulisan wasiat, urus niaga saham, unit amanah, perkhidmatan insurans, urusan bayaran ekspor dan import. Ni bukan di bawah menerima dan buat bayaran, minta maaf ya. Yang ini di perkhidmatan lain yang disediakan oleh bank perdagangan. Maafkan saya. Seterusnya kita pergi kepada yang terakhir, iaitu konsep skim perbankan Islam. Okey, apa itu konsep skim perbankan Islam? Iaitu satu sistem keuangan Islam yang berlandaskan hukum syariah. Okey, yang kedua, ia berbeza dengan perbankan konvensional kerana perbankan Islam menghindari unsur-unsur maghrib seperti riba, maisir dan gharar. Okey, di bawah
perbankan Islam, prinsip asasnya adalah perkongsian untung dan risiko antara pihak yang berurus niaga. Mengkongsikan untung dan kongsi juga risiko antara pihak yang berurus niaga ni bermaksud pihak bank dan juga pihak pelanggan. Okey. Jadi di bawah prinsip perbankan Islam ni kita ada 4 prinsip yang perlu kita uh, khatam. 4 prinsip yang perlu kita fahami, iaitu yang pertama, wadiyah, iaitu pemegang amanah. Okey, sebenarnya prinsip yang pertama ini prinsip seperti macam bagaimana bank perdagangan menerima simpanan. Sebab wadiyah ni seolah-olah dia menerima simpanan sahaja, iaitu di bawah akaun semasa dan akaun simpanan. Tak ada akaun simpanan tetap sebab di bawah konsep skim perbankan Islam memang diharamkan faedah, so tak ada konsep tak ada akaun simpanan tetap, hanya akaun semasa dan akaun simpanan. Okey, konsep ini bermaksud bank ini akan menjadi pemegang amanah dan pelanggan pula akan menerima hibah. Maksudnya pelanggan tidak menerima faedah tetapi menerima hibah ataupun hadiah. Okey. Alright. Konsepnya bermaksud duit yang disimpan oleh pelanggan di bank tu, bank akan menjaganya sebagai amanah. Alright. Dan pelanggan yang yang menyimpan layak menerima hibah. Okey, konsep yang kedua ialah konsep mudarabah, iaitu perkongsian untung. Okey, maksudnya apa? Ini bermaksud bank ni akan sebenarnya mudarabah ini adalah satu bentuk perkongsian perniagaan antara pihak bank dengan pelanggan. Okay, bank akan menjadi usahawan, pelanggan akan menjadi pemodal. Pelanggan ni maksudnya pelanggan bank akan simpan duit di bank dan duit itu akan menjadi modal yang dilaburkan oleh pelanggan dan bank akan menggunakan modal yang disimpan oleh pelanggan tadi untuk menjalankan pelaburan. Itu dalam pelaburan Islamik lah. Alright. So bila ada untung akan dibahagi ikut nisbah yang ditetapkan, yang dipersetujui. Mungkin 50-50 atau 30-80, 30-70 atau 80-20. So semua itu akan dipersetujui masa peringkat lebih awal. Ikut bank, bergantung kepada bank yang tetapkan antara pelanggan. Okey, tetapi kalau berlaku rugi yang bukan kecuaian, rugi yang disebabkan oleh faktor lain, bukan kecuaian pihak bank, hanya pelanggan sahaja yang akan menanggung rugi. Okey? Alright. So ada 2 akaun yang terlibat, iaitu akaun pelaburan am dan akaun pelaburan khas. Yang ketiga, prinsip perbankan Islam yang ketiga ialah buy bitaman ajil, iaitu jualan secara ansuran, di mana bank akan menjual barang kepada pelanggan dengan bayaran tertangguh ataupun bayaran ansuran, bayar secara ansuran. Okey, harga termasuk margin keuntungan yang dipersetujui lah. Okey, so ni adalah dalam akaun pembiayaan perumahan, instrumen deposit boleh niaga, pembiayaan kad kredit dan pembiayaan umrah. Yang terakhir ialah takjiri pindah milik harta sewa. Okey, ini ialah bank akan beli aset yang diperlukan oleh pelanggan dan pelanggan akan bayar sewa. Selepas tamat tempoh, aset jadi milik pelanggan ini seperti bank perdagangan tadi juga, iaitu konsep sewa beli, tapi dia tidak ada faedah, dia akan menggunakan kaedah margin keuntungan. Okey. Okey. Untuk takjiri ini biasanya digunakan untuk pembelian kenderaan, pembelian mesin dan pembelian bond. Okey. So, secara rumus yang boleh saya katakan kat sini, dua prinsip yang di atas ni, wadiyah dan mudarabah ni, lebih kepada fungsi bank Islam dalam menerima simpanan. Okey, fungsi menerima simpanan. Dan buy bitaman ajil dan takjiri ini pula lebih kepada konsep bagaimana bank Islam, perbankan Islam memberi pinjaman.